بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan 11 hari bulan 4 2022. Pengajian pukul 11 pagi. Penyambut Ramadan, pengajian diadakan pada pukul 11 pagi. Kita sambung pada hari ini tafsir harfiah surah An-Naba bermula ayat yang ke-17 menggunakan kitab tafsir Al-Munir, insya-Allah. Kita lihat muka surat 380, tafsir ayat yang ke-17, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Shadaqallahul azim. Apakah tafsirannya? Ai inna yawmal qiyamati waqad waqtun wa majma'un wa mi'adun lil awwalina wal akhirin. Sesungguhnya hari kiamat adalah waktu. Hari kiamat itu adalah waktu, adalah masanya, adalah perhimpunan dan adalah tempat kembalinya. Ataupun tempat yang dijanjikan kepada orang-orang yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Manusia-manusia yang terdahulu dan kemudian semuanya akan dihimpunkan pada hari kiamat. Apa makna kiamah, ibu ayah? Kiamah maksudnya berdiri. Hari kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Yanaluna fihi ma wu'idu bihi minas thawabi wal iqab. Yanaluna fihi, mereka semua akan mencapai padanya, akan mendapat padanya pada hari itu ma wu'idu. Ini kita baca fi'il madhi majhul ibu ayah ya. Ma wu'idu, ini ma mausul. Mereka akan mendapat padanya apa yang wu'idu, mereka dijanjikan. Mereka dijanjikan bihi dengannya, apa yang dijanjikannya, minas sawabi, pahalanya, wal iqab, dan balasan. Siapa buat baik akan dapat balasan baik, siapa yang buat buruk akan dapat balasan buruk. Maka sekarang ni kita di dunia kita dijanjikan dan kita kena beriman dengan perkara gaib, kita tak nampak. Tapi di mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, akan dipernampakkan depan mata kita. Wa summiya yaumal fasli, dan dinamakan hari kiamat juga sebagai yaumal fasli. Ayat tadi inna yaumal fasli dinamakan sebagai yaumal fasli lianna Allah, kerana Allah Taala yafsulu fihi bihukmihi baina khalqihi. Allah Taala memutuskan padanya
dengan hukumnya di antara makhluk-makhluknya. Maka dipanggil Yaumal Fasli. Kenapa? Itulah hari di mana Allah memutuskan keputusannya. Okey. Jadi ayat 17 tafsir terjemahnya, sesungguhnya hari Al-Fasl itu adalah adalah ia miqata, ada hari yang ditetapkan masanya. Lupa nak terjemah tadi Inna sesungguhnya yauma hari Al-Fasli, hari Al-Fasl, hari pemisah, pemutus. Dulu boleh terjemah pemutus, boleh pemisah, boleh. Kana adalah ia miqata, satu hari yang telah ditetapkan. Jelas Ibu Ayah insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, ayat yang ke-18. Kita masuk pada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belakang sikit. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma, apakah hari Al-Fasl itu? Ini dia punya penerangan dia. Ini ditafsirkan ayat 17 dengan ayat 18. Ayat 18 ini mentafsirkan apa dia makna Yaumul Fasli pada ayat yang ke-17 Ibu Ayah Firman Allah Ta'ala, terjemahnya Yauma, hari yunfakhu, hari yang mana yunfakhu ditiup. Hari yang mana ditiup fisur, ditiup pada sangkakala, ditiup sangkakala. Hari ditiup sangkakala, fatatuna afwaja. Fatatuna, maka kalian semua akan datang. Fatatuna, kalian semua akan datang. Afwaja, secara berbondong-bondong. Fatatuna, kalian semua akan datang. Afwaja, secara berbondong-bondong. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah, nanti di hujung kelas kita akan bincangkan kalimah-kalimah tadi secara ringkas insya-Allah Ulang balik, yauma, hari yang mana yunfakhu, akan ditiup fisur, pada sangkakala, akan ditiup sangkakala, maksudnya sangkakala yang kedua lah. Sangkakala yang pertama semua makhluk hancur. Sangkakala yang kedua semuanya akan dihimpunkan. Fatatuna, maka kalian semua akan datang afwajah, secara berbondong-bondong, berkumpul berbondong-bondong. Tafsiran dia, yakni inna yaumal fasli, sesungguhnya hari Al-Fasli, hari Al-Fasl itu, hari pemutus ataupun pemisah itu. Saya buka musyarah seterusnya. Okey. Allazi, yang mana yanfukhu fihi Israfil bil bauqi awil qarni. Dia akan meniup oleh Israfil, malaikat Israfil meniup macam satu bentuk yang macam gading lah. Trompet tu macam gading. Qarni maksudnya lebih macam gading lah. Ibu biasa nampak tak? Gading dibuat macam peniup tu. Biasa nampak tak? Gading dibuat macam peniup. Biasa nampak kan? Okey, gading tu dibuat macam peniup. Jadi, tak tahulah macam mana bentuk sangkakala tu, kita tak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak tahu. Tapi akan ditiup nanti insya-Allah Fatatuna ayyuhal khalaiqu min quburikum. Maka kalian semua akan datang, wahai sekalian makhluk, dari kubur-kubur kalian. Ila mawdi'il ardi, ke mawdi'il ardi, tempat ardi ni, tempat kita menunjukkan diri kita. Tempat berhimpun lah. Zumaran, secara berbondong, secara kumpulan demi kumpulan. Secara kumpulan demi kumpulan. Tu. Wa jama'atin, secara berjemaah-jemaah. Maksudnya kelompok-kelompok lah.
ta'ti fihi kullu ummatin ma'a rasuliha. Jadi buayah pada hari itu setiap umat akan datang bersama dengan rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yauma nad'u, pada hari nad'u kami. Di sini nampak tak buayah ada alif kat belakang ni. Ini di luar ilmu saya. Memang dalam Quran ada tulis alif. Ada sebab kenapa ada tulis alif kat sini. Kalau ikut kita belajar, tak ada alif. Kalau ikutkan kita belajar, ikut kaedah, nad'u fi'il mudhari' ni tidak ada alif di belakang. Tetapi dalam Quran untuk kalimah ini ada alif, ada sebabnya yang ilmu tu di luar kefahaman saya lah. Pada hari nad'u kami menyuruh kulla unasin, setiap manusia, bi imamihim, dengan imam mereka. Siapa imam? Maksudnya dengan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Okey. Ini buayah semua insya-Allah ya. Okay. Surah Al-Isra ayat yang ke-71. Kemudian ni buayah masuk pula pada ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Firman Allah Ta'ala, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihat as-sama', dan dibuka langit. Langit itu dibuka, fakanat, maka adalah langit itu, fakanat adalah ia itu langit. Saya nak tanya ibu ayah, kenapa kanat digunakan mu'annas? Kenapa ibu ayah? Kanat digunakan mu'annas, kenapa ya? Kenapa kanat digunakan mu'annas? Pasal as-sama' ini mu'annas. Pasal kalimah as-sama' ini adalah kalimah mu'annas. Maka oleh kerana itu, kanat, fakanat, betul Ibu Zanita ya. Maka kanat dikira mu'annas kerana as-sama' ini adalah belakangnya ada alif mamdudah. Betul. Nampak tak Ibu Ayah ada alif mamdudah? Alif mamdudah maksudnya alif yang panjang ni. Maka macam ni dia dikira mu'annas lah. Maka disebut fakanat, maka adalah ia langit tadi. Kanat ada isim dan khabarnya. Kanat isimnya dhamir hiya dalam dia. Dalam kanat ada dhamir hiya. Maka jadi isim pada kanat. Abwaba jadi khabar kepada kanat. Jelas ya insya-Allah. Ai wa tasadda'atis sama'u wa syaqqat. Yakni maka dan akan terbelahlah langit. Langit akan terbelah, langit akan terbuka, langit akan terbelah. Fasarat zata abwabin katsirah wa turuqan wa masalik linuzulil malaikah. Maka ibu ayah, fasarat, jadilah langit zata abwabin katsirah. Langit menjadi banyak pintu. Dia ada banyak pintu. Nak tanya ibu ayah, sekarang ni langit terbuka ke tertutup sekarang ni? Kita tengok langit dekat atas, terbuka ke ataupun tertutup. Sekarang ni boya langit tidak ada bukaan. Langit sekarang ni walaupun kita nampak terbuka macam tu, itu bukan terbuka tu. Itu langit tu rapat. Cumanya langit kita nampak dia macam ruang udara biasa kan. Kita nampak langit di bumi ni saja. Seluruh alam semesta ni langitnya tidak terbuka. Pasal itulah Allah Ta'ala jadikan asbab untuk menggantung bintang-bintang, menggantung macam-macam lah dekat-dekat langit sana, terutamanya bintang-bintang Allah gantung di langit. Langit itu tidak terbuka sekarang ni. Nanti satu masa langit-langit itu akan pecah. Bila pecah akan terbuka pintu-pintu langit, macam-macam pintu akan terbuka. Contoh nak tanya ibu ayah, ada satu empangan dan ada dinding empangan tu. Dinding empangan tu tak ada satu pun lubang. Maka keluar tak air ibu ayah? Empangan tu dijadikan benteng tu, benteng empangan, tak ada satu pun yang pecah. Maka boleh tak air keluar? Tak ada tak air keluar. Pasal apa? Empangan itu walaupun dia besar tapi tak ada satu pun bukaan. Begitu juga langit. Langit kita nampak besar langit. Macam terbuka aja. Hakikatnya langit itu tidak terbuka sekarang ni. Tak ada yang pecah. Allah kata suruh cari dekat langit, cari kekurangan. Tak ada kekurangan langsung dekat langit. Tapi pada hari kiamat nanti, apa Allah kata? Pada hari itu langit akan terbuka.
Bila masuk langit terbuka, maknanya langit itu akan pecah. Langit akan pecah dan akan terbuka pintu-pintu langit, akan terbuka macam-macam jalan untuk dinuzulil malaikah. Tujuannya untuk turunnya para malaikat. Untuk turunnya para malaikat. Wa nazirul ayati kathirun. Wa nazirul ayati, dan perbandingan ayat ini kathirun, banyak. Banyak perbandingannya. Contohnya ayat lain. Ayat lain Allah kata izas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Izas sama'un fatarat, sama juga maknanya. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila, pun sama lebih kurang maknanya. Pada hari langit akan terpecah dan akan diturunkan para malaikat dengan sebenar-benarnya. Boleh boyah ya. Ayat-ayat lain ada bagi tahu berlakunya peristiwa langit itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Bukan dalam surah ini saja, dalam beberapa surah lain pun ada disebut. Wa hadza ya'ni tubaddilu nizama al-kauni. Inilah perkara yang akan okey. Wa hadza ya'ni tabaddula nizamil kauni. Tabaddula nizamil kauni. Inilah yang akan menyebabkan akan tabaddul, berubah, berganti. Kan badal haji itu ganti buat haji kan. Ini tabaddula, bab tafa'ul, tabaddula nizamil kauni. Bergantinya, bertukar nizam maksudnya peraturan al-kauni, alam semesta. Maka pada hari sekarang ni boya, sekarang ni jadual harian kita, jadual tahunan, urusan siang dan malam berjalan dengan elok ke, dengan sempurna ke tidak sempurna sekarang ni. Sekarang berjalan dengan sempurna kerana matahari berada di paksinya. Segala planet, segala bintang berada pada paksi masing-masing kerana langit itu tidak terbuka. Langit itu dalam keadaan sempurna sekarang ni. Tapi bila langit jadi pecah, langit dibuka oleh Allah, langit digulung oleh Allah, maka pada ketika itu tidak ada lagi tempat untuk bergantung bintang-bintang dan sebagainya. Maka berubahlah terus pada hari itu segala peraturan alam ini. Berubah habis. Okey. Wa zahaba at-tamasuki baina ajzaihi. Dan hilanglah at-tamasuk. Kata saling pegang memegang antara juzuk-juzuk langit. Kan ibu ayah, apa yang ada dekat langit? Ada bulan, bintang, ada macam-macam dekat langit kan, planet dan sebagainya. Bila saja langit itu dilipat, maka ibu ayah yang dirahmati Allah, automatik hilanglah, pergilah dia punya tamasuk, saling memegang antara juzuk-juzuknya. Beri ibu ayah tu insya-Allah ya. Ustaz Sabri, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, seterusnya kita tengok ayat yang ke-20. Ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sujjiratil jibalu fakanat saraba. Wa sujjirat al-jibal. Jadi ibu ayah, al-jibal gunung ganang. Suyirat diperjalankan gunung ganang. Cuba tengok terjemah ibu ayah. Apa terjemah suyirat? Itu tak terjemahnya diperjalankan, digerakkan. Lebih kurang maknanya suyirat diperjalankan ataupun digerakkan. Apa yang digerakkan? Apa yang diperjalankan? Al-jibal gunung ganang. Ibu saya dijalankan kan? Dijalankan al-jibalu gunung ganang. Fakanat saraba, maka adalah ia, nampak? Fakanat adalah ia gunung ganang tadi. Saraba ni maknanya macam fata morgana lah. Apa terjemah saraba ibu ayah? Terjemahnya? Apa terjemah saraba Quran terjemah ibu ayah? Betul kan? Fata morgana. Saraba maknanya fata morgana. Nampak macam dia nampak macam gunung.
Pasal apa ibu ya? Pada hari itu semua orang yang ada pada hari kiamat, pada hari terakhir dunia itu nanti, mereka akan melihat macam mana? Mereka akan melihat macam seolah-olah gunung tu bergerak. Hakikatnya bukan gunung tu bergerak. Kita tengok ai wa uzilat al-jibalu an amakiniha, akan dihilangkan gunung ganang daripada tempat-tempatnya. Gunung ganang ada tempat-tempat dia yang dia berada. Pada hari itu gunung ganang tu akan diangkat dan dihilangkan daripada tempat dia. Wa buddidat fil hawa, dan akan terapung-apung di udara. Hawa ni udara. Fakan haba'an munbassa, maka jadilah gunung ganang tu debu-debu yang berterbangan. Haba ni debu-debu yang berterbangan. Jadi sekarang ni ibu ayah, pada hari itu orang manusia yang ada pada hari terakhir hikayat dunia ini adalah semua orang kafir saja. Orang beriman Allah Ta'ala dah matikan. Sebelum itu dengan udara yang lembut yang mematikan mereka. Jadi soalan saya ibu ayah semua, siapakah orang yang akan berhadapan dengan hari kiamat? Hanya orang kafir saja yang akan berhadapan dengan hari kiamat. Maka orang kafir pada hari itu mereka lihat gunung ganang. Gunung ganang yang mereka lihat itu bergerak. Hakikatnya adakah itu gunung ganang ibu? Itu bukan lagi gunung ganang. Itu adalah debu-debu yang datang daripada gunung-gunung yang hancur tadi. Gunung-gunung tadi hancur sehancur-hancurnya. Yuzannu an-naziru annaha sarab. Maka yazunnu an-naziru, menyangka oleh orang yang memerhati, annaha sarabun, bahawasanya annaha sarabun, bahawasanya ia gunung tadi sarabun fatamorgana. Okey, mereka tengok macam gunung, hakikatnya bukan gunung. Mereka melihat gunung tapi hakikatnya bukan gunung. Wastabda'u awalan biddakki kama qala ta'ala wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dimulakan dengan gegaran yang kuat. Ibu ayah, nanti gegaran yang berlaku sangat kuat. Sangat kuat macam mana ibu ayah? Sangat kuat tu, sangat kuat sehingga gunung ganang jadi hancur. Bayangkan hancur tu lebih halus daripada tepung yang diayak ibu ayah. Tu bayangkan gunung hancur dan hancurnya lebih halus daripada tepung yang diayak. Ibu ayah, kalau kita campak tepung daripada atas flat ke atas bangunan, tepung tu berterbangan tak ibu ayah? Tepung kita campak daripada atas bangunan, adakah tepung tu kalau kita campak, kita buka plastiknya, adakah dia akan berterbangan ataupun dia akan jatuh betul-betul dekat bawah bangunan? Dia akan berterbangan, dia takkan jatuh walaupun tepung tu kan macam tu, bila kita campak dia, kita buka plastiknya, dia akan berterbangan dan mungkin yang jatuh dekat rumput bawah flat tu pun tak banyak. Banyaknya dia akan berterbangan jauh ni. Macam itulah ibu ayah yang dirahmati Allah SWT. Gunung ganang yang kuat, yang batu batan ini akan hancur sehancur-hancurnya, jadi lebih halus daripada tepung yang diayak. Sangat-sangat menakutkan ibu ayahnya. Itulah dia. Oleh kerana macam itulah manusia pada hari itu akan melihat gunung ganang seolah-olah debu berterbangan. Jadi nampak tak ibu ayah? Mereka akan melihat gunung ganang seperti bergerak. Padahal bukan gunung itu bergerak. Gunung itu dah hancur dah. Yang bergerak tu debu-debu yang datang daripada gunung yang hancur. Cuma pasal dia banyak sangat. Bila dia banyak sangat nampak macam gunung lah. Nampak macam gunung pasal dia banyak sangat. Masya Allah, tabarakallah. Sangat menakutkan ibu ayah ya. Jadi, ini ada beberapa ayat lain yang bagi tahu keadaan pada hari kiamat nanti berkaitan dengan gunung. Ibu ayah boleh rujuk surah-surah yang diberikan. Ibu-ibu semua ada kan notanya, insya-Allah. Ibu ada notanya, nanti boleh tengok Quran terjemah. Apa terjemah semua ayat muka surat 381 ni, ibu ayah boleh tengok sendiri terjemah-terjemah dia, insya-Allah. Jadi setakat itu saja dulu untuk tafsir. Boleh ibu ayah ya? Okey, sekarang ni kita tengok pula, kita ulang kaji dia punya ilmu nahwu sarf dia. Kita ulang kaji nahwu sarf. Ini boyah ya, ulang kaji sikit nahwu sarfnya. Okey.
Sekejap, saya ambil pen saya tertinggal. Okey. Ni imboyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita tengok balik ayat sebelumnya tadi. Ya. Okey. Kita tengok sikit demi i'rab dia. Okey. Boleh nampak ya? Tadi ayat 18, 17, inna yaumal fasli kana miqata. Okey. Imboyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dibaca yauma tu? Kenapa dibaca yauma? Kerana ada inna. Kerana ada inna imboyah ya. Ada inna. Okey. Inna ini tugas inna imboyah. Ya. Apakah tugas inna? Inna menasabkan isim dan merafakkan khabar. Jadi inna mana isimnya? Yaumal fasli. Yaumal fasli. Okey. Inna yaumal fasli, sesungguhnya yauma hari al-fasli, hari penentuan. Okay. Jadi kenapa dibaca yauma ibu ya? Pasal dia isim pada inna. Inna ini dia akan menasabkan isim dan merafakkan khabar dia. Contoh kita baca Al-Quran. Innallaha alimun bizatis sudur. Contoh innallaha alimun. Contoh kan. Kenapa dibaca innallaha? Bila inna je Allah. Bila inna saja Allah. Kenapa? Kenapa dibaca Allah tu dengan fathah, dengan nasab dengan fathah? Kenapa? Oh, kerana lafaz Allah adalah isim pada inna. Jadi biasanya ibu ya, isim inna dia mesti nasab, dan biasanya kita lihat biasanya nasab dengan baris fathah. Tengok yauma di sini, kenapa kita baca yauma? Kerana dia isim pada inna. Pasal tu kita baca yauma, tak baca yaumu, tak baca yaumi. Boleh ya? Kemudian apa hubungan yauma dengan al-fasli? Apa pula hubungan di antara yauma dengan al-fasli? Di sini kita panggil hubungannya mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Hubungannya adalah hubungan mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Boleh goyah ya? Hubungan mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey. Goyah yang dirahmati Allah. Jadi yaumal fasli ni jadi yauma ni jadi isim inna. Isim kepada inna. Mana khabarnya? Khabar kana miqata. Okey. Kana miqata adalah ia. Okey. Ibu yang nampak ya? Kana miqata ni fi'il apa kana ni? Kana adalah fi'il naqis. Kana adalah fi'il naqis. Okey, bila fi'il naqis pun dia kena ada isim dan khabar dia. Fi'il naqis juga kena ada isim dan juga khabarnya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, mana isim kana ni? Mana isim kana? Isim kana adalah dhamir huwa yang mustatir, yang tersembunyi dalam dia. Dhamir huwa tu kembali pada siapa? Adalah ia. Ia apa? Ia yauma tadi. Ia apa? Ia tu yauma tadi, hari tadi. Bermakna sesungguhnya yaumal fasli itu adalah ia, kana adalah ia apa? Ia, kana mesti ada isim, isimnya dhamir huwa dalam ni kembali pada yauma.
tanya ibu ayah, kalimah yaum muzakkar ke muannas ibu ayah? Kalimah yaum itu muzakkar ke muannas? Kalimah yaum. Sekali tengok mungkin kita dah tahu kalimah yaum adalah kalimah muzakkar. Dia bukan muannas. Dia tidak ada sebarang alamat-alamat muannas, dia adalah muzakkar. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, oleh kerana itu kana isim dia dhamir huwa kembali kepada yaum. Miqatan jadi khabar kepada kana. Khabar kana nasab. Isim kana marfu', khabar kana nasab. Jadi kana miqatan ni kita panggil fi'il naqis kan. Maka kita boleh kata dia khabar bentuk jumlah. Ini contoh khabar bentuk jumlah. Sekali orang kata baliklah, tapi kerana tak ramai yang join pagi ni, jadi saya tak dapat nak bincangkan dengan lanjut lah, insyaAllah ya. Saya faham lah, saya faham bulan puasa pukul 11 ni ramai yang ada aktiviti, tapi tak apalah. Mudah-mudahan dapat tengok ulangan balik insyaAllah ya. Boleh setakat itu saja ibu ya, boleh tak? Boleh ya, insyaAllah. Setakat itu saja. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.